Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atirah binti Muhammad Safain. Nombor matrik 047936. Saya daripada kelas Usuluddin semester 7B. InsyaAllah hari ini saya akan bincangkan tentang syarah hikam 16. Sebelum ni di dalam intisari hikam 15, kita dapat mengetahui bahawa kehidupan kita di dunia ini hanya kehidupan yang penuh dengan tipu daya. Jadi tak ada hakikat. Itulah yang menghalang kita dari mengenal Allah. Jadi semua atas bumi ini hakikatnya binasa kecuali Allah. Jadi bila kita baca seterusnya bila kita baca kalam 15, kita merasa bahawa Allah itu menghijab dirinya atau ada perkara yang menghijabkan Allah. Dan juga menghijab kita daripada Allah atau menghijab Allah daripada kita. Jadi begitu ke? Jadi oleh itu Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan di dalam hikam 16. Yang pertama, kaifa yatasawwur an yujibahu syai'un wa huwa alladhi azhar kulla syai'. Bagaimana kita boleh terima bahawa ada sesuatu yang menghalang atau mendinding daripada kita mengenal Allah. Sedangkan dia, yakni Tuhan, yang mengadakan atau menzahirkan setiap sesuatu. Jadi macam mana setiap sesuatu menghijabkan kita daripada mengenal Allah? Seterusnya, kaifa yatasawwaru an yahjibahu syai'un wa huwa alladhi zuhara bi kulli syai'. Bagaimana kita terbayang ada sesuatu yang menghalang Allah daripada kita, sedangkan Allah sentiasa zahir dalam setiap sesuatu. Maksud kat sini zahir serta sesuatu ni kesan ada Allah dulu dalam setiap sesuatu. Bukan maksudnya menjelma bukan dengan makna literal, yakni dengan cara menjelma, tetapi bila kita lihat sesuatu tu ada tanda Allah. Jadi macam mana kita kata dia boleh menghalang untuk kita kenal Allah? Seterusnya soalan yang ketiga, kaifa yatasawwaru an yajibahu syai' wa huwa alladhi zuhara fi kulli syai'. Bagaimana kita terbayang setiap sesuatu menjadi hijab kepada kita, sedangkan Allah zahir dalam setiap sesuatu. Jadi semua mempunyai makna-makna yang khusus. Cuma semua soalan ni ia mempunyai makna yang khusus. Ia merujuk kepada orang yang menghayatinya, iaitu orang yang dikurniakan Allah. Bila dia lihat sesuatu, ada besertanya, yakni meyakini takdir Allah Ta'ala itu ada. Jadi merasa Allah ada padanya, yakni meyakini bahawa Allah mentadbir tak terputus dari kudrat iradat Allah SWT. Seterusnya, kaifa yatasawwur an yujibahu syai' wa huwa alladhi az-zaharu qabla wujudi kulli syai'. Bagaimana dapat kita bayang sesuatu itu jadi hijab, sedangkan Allah Ta'ala yang zahir sebelum wujud sesuatu. Jadi kewujudan Allah yang nyata itu kewujudan Allah yang nyata berbanding dengan kewujudan Allah itu nyata berbanding dengan kewujudan makhluk yang lain di muka bumi. Sebenarnya kaifa yatasawwur an yujibahu syai' wa huwa azhar kulli syai'. Bagaimana boleh kita terima bahawa ada sesuatu yang menghalang daripada kita mengenal Allah Ta'ala, sedangkan dia zahirkan dia segala sesuatu. Kaifa yatasawwur an yujibahu syai' wa huwa al-wahidul ladzi laysa ma'ahu syai'. Bagaimana digambarkan ada sesuatu yang menghalang kita oleh sesuatu, padahal Allah itu esa dan tak ada di samping sesuatu pun. Jadi soalan ni semuanya menggambarkan bahawa Allah Ta'ala sahaja yang jelas kewujudannya, tak ada tandingannya. Jadi bagaimana boleh kita kata terhijab daripada Allah Ta'ala? Seterusnya,
soalan kaifa yatasawwur ay yujibu syai' wa huwa aqrabu ilaih. Bagaimana digambarkan ada sesuatu yang menghalang sedangkan Allah lebih dekat kepada kita dari segala sesuatu. Allah Ta'ala ni lebih hampir kepada kamu daripada hampir urat leher kepada diri kamu sendiri. Jadi macam mana boleh kita kata terhijab daripada Allah? Seterusnya, kaifa yatasawwur an yujibahu syai' walaulahu ma kana wujudu kulli syai'. Bagaimana boleh rasa hijab sedangkan kalau tak ada Allah Ta'ala, pasti semua yang ada di muka bumi ini juga tak ada. Jadi persoalan-persoalan ni Syekh Abdul Athaillah hairanlah. Bagaimana boleh terzahir suatu wujudan asal yang tiada dikatakan ada, sedangkan jika Allah tak wujudkan kita, maka tak adalah makna kewujudan itu. Jadi bagaimana kita rasa kehidupan hakiki ni hingga kita lupa Allah yang takdir kita, Allah yang hidupkan kita. Kita ni sebenarnya hanya tumpang harap dengan wujud Allah. Kita sangat baru dan hajat pada Allah. Lalu rasa kita ni kekal. Jadi persoalan macam inilah yang dirasa Syekh Ibn Athaillah untuk muhasabah diri supaya tak tenggelam dalam kehidupan zahir hingga lupa hak Allah SWT. Jadi bukti bahawa Allah ni tak terhijab daripada makhluk, iaitu tak terhijab, yakni tak tersembunyi daripada makhluk, ialah Allah zahir beserta setiap sesuatu itu menjadi tanda-tanda kewujudan Allah. Jadi maksudnya apa sahaja di muka bumi ini semuanya jadi tanda kewujudan Allah. Jadi setiap sesuatu itu semuanya ada tanda yang Allah SWT itu esa. Okay. Di dalam surah Fussilat ayat 53 yang maksud dan dapat disimpulkan bahawa kami akan perlihatkan ayat-ayat tanda wujud Allah dalam setiap pelosok alam, dan pada diri mereka juga akan kami tunjuk wujud kesempurnaan Allah sehingga nyata bagi mereka bahawa Allah itu yang sebenarnya. Jadi di dalam Quran juga telah disebutkan bahawa Allah akan perlihatkan ayat-ayat tanda wujud Allah itu di dalam setiap pelosok alam. Jadi semua perkara yang menjadi fenomena tempat Allah pamerkan makna wujud atau kebesaran Allah itu bukan yang dimaksud di sini bukan tempat Allah duduk atau jenuh, cuma makhluk sebagai perkara makhluk yang di muka bumi ini sebagai perkara yang timbulkan tanda wujudnya Allah. Okey. Sebagai contoh zahir makna Allah iaitu zahir dalam setiap kedudukan hamba-Nya. Contohnya sini dalam zahir makna ada Allah itu yang sifat memuliakan pada orang yang mempunyai kemuliaan. Jika Allah muliakan, dia sedar Allah yang memuliakan. Seperti orang beriman, dia tak rasa dia mulia, tapi Allah yang memuliakan dia. Itulah yang terzahir. Selain itu juga orang yang alami kehinaan, rasa kesedaran bahawa Allah menghina siapa saja yang dikehendakinya. Jadi dia tak rasa terhina apabila Allah letak dia di lembah kehinaan, sebab dia kembalikan keadaan kehinaan itu kepada penciptanya. Ini antara contoh makna Allah itu zahir dalam setiap kedudukan hamba-Nya. Okey, jadi seterusnya Allah zahir dalam setiap sesuatu. Apa yang dimaksudkannya? Maksudnya Allah pamer kepada sesuatu makna ada Allah Ta'ala, sehingga sesuatu itu Allah
sehingga sesuatu itu Allah Ta'ala jadikan dia rasa kenal Allah. Jadi bila dia kenal Allah, dia puji Allah. Jadi bila Allah pahami rasa ni, adanya Allah itu, maka kita akan paling dari tuntutan nafsu. Sebab kekuatan perasaan kenal Allah dalam hati sangat kuat untuk cabut pengenalan kita terhadap makhluk. Jadi pahami itu bukan lihat dengan zat, tapi pahami rasa hati bahawa Allah itu ada. Pahami bahawa Allah itu ada. Okey, pahami di sini bukan dengan menggunakan, bukan dengan menghayati dengan mata zahir. Dalam masalah ini, mata zahir tak fungsi. Yang berfungsi adalah mata hati itu sendiri, yang mengenali makna Allah itu zahir dan setiap sesuatu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.